Oke, salam dan salam sejahtera. Ada pencerahan saya berkenaan dengan kes Najib. Yang mana hari ini kita tengok Najib dibicarakan dengan 4 pertuduhan. Salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram. Yang membabitkan RM2.28 bilion daripada Syarikat Pelaburan. Dan apa yang kita lihat di sini? Kenyataan yang dikeluarkan oleh pengurus bank mengatakan bahawa 2.08 bilion masuk ke dalam akaun pribadi Najib pada awal 2013. Dan apa yang kita dengar sebelum itu, bahawa Arukanda, Najib sendiri, yang mana mereka mengatakan duit itu adalah duit daripada Raja Arab Saudi. Yang mana juga kita dengar penjelasan sehingga kan Rafizi Lamli hampir ke penjara kerana mendedahkan isu 1MDB ini. Dan kita lihat Arukanda yang selama ini duk bombang. Saya harap Arukanda lepas ini tolong kempen bagi tahu apa sebenarnya yang berlaku. Jangan dulu Arukanda keliling seluruh Malaysia ni menceritakan dekat rakyat bahawa tidak ada penyelewengan, tidak ada salah laku dalam 1MDB. Hari ini sudah jelas terpapang dalam apa, maka Arukanda keluar. Jangan lagi seperti dahulu apabila Barisan Nasional duduk memerintah, kamu dengan bangganya, kamu dengan rasa kamu tidak akan jatuh, maka kamu keluar, kamu kata kamu tidak kempen untuk Barisan Nasional, tetapi kamu cuba untuk kempen untuk Barisan Nasional di PRU untuk kamu menang pada 2018 tu. Tetapi akhirnya kita lihat hari ini dah terbukti bahawa dari mana datangnya duit itu. Dan hari ini apabila pengurus bank mengatakan hampir 2 bilion, 2.08 bilion berada dalam akaun Najib, hari ini juga kita dah terdedah dengan bahawa inilah satu pembohongan. Yang mana Presiden UMNO itu sendiri mengatakan pernah berjumpa dengan saksi, pernah berjumpa dengan wakilnya. Jadi saya harap Presiden UMNO keluarkan kenyataan media, Arukanda keliling seluruh Malaysia ni bagi tahu apa sebenarnya yang terjadi. Kerana selama ini kita dibohongi oleh Najib. Dah kita dibohong, sudah dibohong, kita dicuri lagi dengan duit kita. Sudah kita dicuri duit, lepas itu kita kena bayar lagi dengan kita punya GST. Lepas itu yang bersukaria pimpinan-pimpinan UMNO, Najib sendiri, Datin Sri Rosmah, geng-geng Arukanda ni, geng-geng Jolo ni. Sehingga kan hari ini Jolo dicari pun tak boleh jumpa. Jadi apa yang kita nak ni? Lepas itu kita suruh lah Presiden UMNO bagi tahu siapa dia yang dia jumpa tu. Inilah pembohongan pemimpin yang mana membuatkan rakyat muak. Kita ni dibohongi terlalu lama. Bayangkan kalau PHS tak menang PRU ke-18 itu, PRU ke-14 itu, yang 2018 itu, apa akan terjadi negara ini? Akibat daripada ini tadi, kalau kita tidak menang PRU ke-14 yang lalu, GST terus dilaksanakan, maka sebenarnya kita rakyat kena bayar wang yang dicuri ini tadi, dan akhirnya mereka bersukaria. Sebab itu kalau kita tengok Jolo dulu, dia keluar dalam media, kita tengok dia berjoli dengan artis luar negara, menggunakan duit rakyat. Akhirnya yang terhimpit di sini rakyat. Akibat daripada skandal 1MDB ini, maka terjadinya GST. Apabila terjadi GST, maka harga barang itu naik. Apabila barang itu naik, dia susah nak turun. Ini yang kita alami hari ini. Karena apa perkara ini berlaku? Karena kegagalan demi kegagalan yang telah mereka lakukan. Karena asyik merompak duit rakyat. Itulah sebabnya kita perlu menukar kepimpinan yang baru untuk kita nak membetulkan benda-benda ini. Kalau Presiden UMNO, seorang yang jujur, seorang yang tidak berbelit-belit kata, kenapa dia boleh kata bahawa dia dah jumpa dengan wakil tu? Mana wakil tu? Yang walaon-walaon yang selama ini mempertahankan Najib. Pertahankanlah. Ini duit rakyat. 2 bilion ni, kalau bantu negeri, dah boleh selesai satu negeri. Hari ini yang nak bayar rakyat. Rakyat nak kena bayar duit yang hilang dengan 1MDB ni. Berpuluh bilion. Yang kita nak bayar pula tu 5 juta lebih setiap hari. Jadi ini yang membuatkan kita rakyat ini sepatutnya harus faham bahawa inilah pemimpin-pemimpin yang tertinggi, yang terkanan, yang duduk di atas selama ini, yang
Mereka inilah yang membuatkan politik ini, porak-poranda politik ini terjadi. Jadi apa yang kita lihat hari ini? Mereka porak-porandakan lagi politik kita ini, dan akhirnya dia membawa kepada satu kemusnahan. Kemusnahannya apa? Ekonomi kita menundung. Ekonomi kita menundung, mata uang kita jatuh, inflasi yang kena kita rakyat lagi. Jadi dalam PRU ke-15 ini, kita harus melihat ke arah yang betul. Jangan pilih pemimpinnya pembohong, penipu nih. Bayangkan mereka tipu kita. Seluruh kempen dia mengatakan tidak mencuri duit 1MDB. Tidak ada masalah berlaku. Lepas itu datang pula Arukanda. Datang berkempen. Dia kata nak kempen seluruh negara ni, bahawa PH dia pindah, fitnah lah. Dia cakap Rafizi hanya pandai cakap lah. Tetapi hakikatnya hari ini, itulah yang saya ulang-ulang nak kata, Arukanda tu keluarlah. Keluar sekarang, beritahu dekat rakyat apa sebenarnya yang terjadi dekat 1MDB itu. Memang geram saya dengan Arukanda ni. Kalau kita tengok ceramah dia dulu, bukan main lagi belagak dia. Macam bijak sangat. Hari ni kau jawab, apa terjadi ni? Arukanda nak bayar ke duit ni? Presiden UMNO yang sebagai saksi, tolong jawab juga. Mana dia? Papa Arab tu. Biar kita rakyat ni dengar dengan baik. Kita jangan mendengar propaganda mereka ni, pembohong paling besar. Menipu kita rakyat. Sebab itu Najib buat GST waktu itu. Kita tengok. Tak ada GST hari ini pun negara kita macam ni. Memang ekonomi susah, memang ada masalah kita. Tapi bukan itu penyelesaian kepada rakyat. Sekarang ni kalau kita nak buat GST, kita tengok sistem negara-negara yang mengamalkan GST ni. Negara yang ada kebolehannya. Negara yang memang ada dia punya ni. Contohnya seperti Singapura. Kita boleh amalkan GST, tapi dengan ikut cara Singapura, gaji kita, kemudahan rakyat disediakan. Kita jangan samakan dengan negara-negara yang miskin yang lain, yang mana tidak ada hasil negara mereka. Kita ni ada minyak. Kita ada penghasilan negara. Kita nak pergi ikut negara miskin yang mana yang tidak ada penghasilan negara, yang mana mereka ini memang itulah jalan untuk mereka nak mencari dana untuk kerajaan mereka. Kita ni pula pergi ikut yang tak betul. Yang betul kita tak nak ikut. Inilah belajar dengan parti PAS tu. Hanya tahu menceritakan dia punya betul, jual agama, jual bangsa. Lepas tu yang tersengsara semua sekali. Ini yang buat kita rakyat muak. Kerana penipuan dia. Tipu, bohong. Lepas itu kita rakyat kena bayar. Lepas tu curi wang rakyat. Inikah pemimpin? Lepas tu ada yang menangis macam-macam tu. Jadi lebih baik kita fokus, beri peluang kepada pemimpin kita yang kita lihat ada integriti untuk memimpin negara ini. Daripada mereka-mereka yang kita dah nampak salah atau betul mereka dalam mahkamah, tetapi kalau mereka dah pun ada kes mahkamah yang melibatkan rasuah, lebih baik kita tolak awal-awal. Akan susah negara kita ini. So itu pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Sekian, terima kasih.